رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم واحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Pada hari ini kita masih lagi dapat bersama-sama untuk kita meneruskan lagi perbincangan kita pada malam ini. Harapnya semua telah bersedia kerana tajuk pada hari ini agak berat. Kita bagi apa? Gempak sikit. Tajuk pada hari ini agak berat dan mungkin memerlukan kepada lebih perbincangan sesama antum lah. Perbincangan kita tak boleh lama-lama. Lama-lama nanti entah bila nak habis. Okay. So, semua dah sedia ke ni? InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah Ustaz. Bagus saja je. Buat gempak sikit. Baik. Bismillah. Baik, ada siapa nak baca? Pendek je tu. Saya baca tak? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa anmi fidarni amin. Ismul jinsi huwa ismun lam yu'khaz min fi'lin wa yadullu ala fardin syai'in fi jinsin. Karajulun, asadun, tamrun, ardun. Syukran. Jazakumullah khairul jazak. Okey, baik. Pada hari ini kita akan mula perbincangan kita berkenaan dengan isim jamid yang pertama. Okey, isim jamid yang pertama iaitu sebagaimana kita tahu, isim jamid yang pertama adalah apa yang dipanggil sebagai isim jins. Ismul jins. So isim adalah kata nama lah. Okey. Jins kat sini kita boleh terjemahkan sebagai jenis. So isim jins ni kalau dalam bahasa Melayu ni kita nak kata apa? Okey, kalau mengikut buku Ustaz Ashraf Fizrul dalam buku dia Ilmu Sarf Moden ni, Kata dan Frasa, Ustaz Ashraf Fizrul telah memilih yang sesuai untuk isim jins dalam bahasa Melayu adalah kata nama am. Okey, kata nama am. Itu apa yang digunakan oleh Ustaz Ashraf Fizrul. So benda yang pertama yang kita kena tahu adalah isim jins ini merupakan isim. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, isim yang mana tidak diambil daripada apa-apa jenis fi'il sekalipun. Berbeza dengan perkataan ataupun jenis-jenis yang sebelum ni yang mana hampir semuanya diambil. Tidak semuanya pun. Diambil daripada fi'il. Tetapi isim ini tidak diambil daripada fi'il. Wa yadullu ala fardin sya'in fil jins. Dan menunjukkan kepada satu individu atau satu yang tunggal yang sya'i'.
Yang syai' maksudnya yang menyeluruh, yang syai' ni yang tersebar. Fi jins. Okey. Jadi ada beberapa ahli saraf ataupun ada beberapa para ulama membicarakan ism jins ni kita kena bezakan di antara isim jins dengan nakirah. Okey, isim jins dengan nakirah. So apa yang terjemahan yang diberikan oleh Ustaz Syafizrul tu kita buang dulu daripada minda. Alright. Sebab nanti tak nak terkeliru. Okey, sekarang ni kita ada di hadapan kita ada dua jenis perkataan. Yang pertama isim jins dan yang kedua nakirah. Nakirah dan isim jins ni sebenarnya ada satu point yang mana membezakan di antara isim jins dan nakirah, walaupun kita nampak seakan-akan keduanya macam ada satu kita panggil tadakhul. Tadakhul ni maksudnya interval apa kita panggil lah. Tadakhul. Macam dia macam ada saling berhubung kait di antara satu sama lain. Okey. Tetapi kalau kita tengok secara penggunaan di dalam ayat, dia ada satu perbezaan. Contohnya apa? Okey, contohnya. Okey. Sebab apa? Nanti kita akan tengok. Contohnya kalau dalam ayat okey. Contohnya dalam ayat ishtari li qalaman. Ishtari li qalaman. Itu ayat yang ayat yang pertama. Okey, ingat ayat ni ingat. Ishtari li qalaman. Belikan aku sebatang pen. Alright. Dan ayat yang kedua ni, so situasi dia ada senario sikit. So ada seorang datang pada saya sebagai contoh ni, minta pendapat saya untuk berniaga. Okay, ni contoh. Kemudian nasihat saya kepada dia, bi' qalaman. Bi' qalaman. Dua ayat ni, kalau kita tengok secara zahir, ishtari li ataupun ishtari li qalaman dan juga bi' qalaman, jelas tak perlu nak saya tulis dua ayat ni. Perlu saya nak tulis ke tak perlu? Boleh ke nak? Boleh buat, boleh gambarkan dua ayat ni. Ya. Kalau kita tengok daripada zahir ni macam kedua-duanya tak ada beza, betul tak? Betul. Tapi sebenarnya kat situ ada satu sudut atau satu sisi yang membezakan di antara yang pertama dan juga kedua. Ayat yang pertama, qalaman, yang pertama tu kita kata dia adalah isim nakirah. Kerana apa? Kerana kita sebenarnya nak beli sebatang pen. Sebatang pen. Tapi pen apa kita tak tahulah. Sebab tu panggil isim nakirah. Sebatang pen. Betul tak? Okey. Dan ayat yang kedua tu, bila orang tu datang minta saya nasihat, saya cakap jual lah qalaman, maksud pen kat sini bukan saya maksudkan dia jual lah sebatang pen. Tetapi saya cakap satu jenis ni ala fardin sya'in fi jins. Maksud jual lah, maksudnya peralatan menulis sebagai contoh macam itulah qalaman. Okey? Qalaman. Itu adalah isim jins kepada apa-apa jenis pen lah. Tanpa menentukan sebatang pen pun. Faham tak? Macam tadi, ishtari li qalaman. Ishtari li qalaman. Belikan aku sebatang pen. Okey? Tapi bila orang tu datang minta nasihat saya, ayat yang kedua ni, bila orang tu datang minta saya cakap bi' qalaman. Bukanlah saya maksudkannya juallah sebatang pen. Tak, tapi saya maksudkannya juallah satu jenis isim jins ni, satu jenis yang dipanggil sebagai pen. Apa-apa jenis pen pun, juallah pen. Okey, itu di antara beza qalaman ayat yang pertama dengan isim jins, iaitu qalaman dari segi ayat yang kedua. Sebab itu contoh dia, rajulun, asadun, tamrun, ardun. Okey, rajulun. Rajulun isim jins dia betul, dan juga dalam masa sama dia adalah isim nakirah juga. Tetapi ada perbezaan dia. Ada perbezaan dia. Dan juga asadun, singa, okay? Ataupun tamrun, ataupun ardun. So conclusionnya, isim jins ni adalah satu nama
Okey, yang menunjukkan kepada fard sya'i' fi jins. Fard sya'i' fi maksudnya satu yang macam simbolik kepada jenis tersebut. Okay, satu perkataan yang simbolik kepada jenis tersebut. Okey, itu secara ringkasnya. Okey, so kita dah panaskan sikit kita punya enjin. Jadi kita teruskan kepada perbincangan yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan masdar. Masdar. Okey. Ada siapa nak baca ke? Mana Ustaz? Siapa dulu tu? Hana. Ya, Ikram. Oh, terus menyerah. Ikram. Bagus lah. Patutnya biasa kita pakai apa? Kita pakai kaedah ladies first. Ni tak ladies first lah. Kita benda-benda yang baik ni kita kena berlumba-lumba. Kita tak apa. Ikram boleh baca. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-masdaru wasmun yadullu ala hadathin faqat kajulusun tadullu ala hadathin wa huwa al-julusu duna dalalatin ala zamanihi aw makanihi aw sahibihi aw alatihi wa dhabituhu annahu at-tasrifu as-salithu lil fi'li kafataha yaftahu fathan jalasa yajlisu julusan intalaqa yantaliqu intilaqan. Okey. Kita berhenti dulu sini. Ini sebab dia punya ayat panjang. Kita akan pergi sedikit demi sedikit, point demi point. Okey, syukran jazakumullah khair. Jadi, masdar. Saya rasa ini satu perbincangan yang luas lah masdar ni. Okey, masdar ni satu perbincangan yang luas. Sebenarnya, masdar ni simple je. Okey, simple je. Untuk kita faham lah. Ini dari sudut apa? Dari sudut saraf. Dari sudut saraf, masdar ni benda simple yang kita boleh faham. Tapi sudut nahu, maksudnya dari segi penggunaan masdar tu, yang tu ada perbincangan yang sangat luas. Kita kena bezakan. Sekarang kita bicarakan masdar berkenaan dengan sarf. Macam mana kita nak bina perkataan tu menjadi masdar. Okey, masdar ni adalah isim. Itu jelas. Masdar adalah isim. Yang mana menunjukkan kepada hadas. Kepada perbuatan. Hadas ni perbuatan lah. Ala hadasin ke ala fi'lin je. Faqat. Nampak? Kat situ dia dah letakkan satu kita panggil apa satu piawaian yang sangat tinggi, iaitu dia hanya menunjukkan kepada hadas faqat. Okay. Tanpa ada apa-apa penambahan. Hanya menunjukkan kepada hadas, perbuatan. Seperti contoh julus, duduk. Tadullu ala hadasin wa huwal julus. Okey. Julus. So ada orang yang membezakan di antara julus dengan qu'ud. Okey, siapa tahu? Qa'ada dengan jalasa. Apa beza jalasa? Apa beza qa'ada? Apa beza qa'ada dengan jalasa? Tak silap saya, jalasa tu daripada tempat yang rendah ke tempat yang tinggi, macam baring, lepas tu duduk. Kalau qa'ada tu daripada tempat tinggi ke tempat rendah, macam berdiri, lepas tu duduk. Ahsan, syukran. Okay, betul lah tu. So maksudnya kita boleh nampak lah perbuatan tu macam mana. So maksudnya kalau julus ni perbuatan daripada kita baring, and then kita bangun dan duduk. Kita tak berdiri lagi. State yang sebelum diri tu, kita bangun. Okay, daripada baring. Kan? Itu dimaksud sebagai hadas. Itu. Proses. Itu proses daripada, bukan proses maksudnya, natijah dari proses tu kita akan duduk daripada kita baring, kita nak bangun ke atas, duduk. Faham lah kot? Duna dalalatin ala zamanihi, okay, au makanihi, okay, au sahibihi, okay, au alatihi. Okay. So kenapa dia cakap duna dalalatin ala zamanihi au makanihi au sahibihi au alatihi? So benda ni kita kena flashback balik apa yang kita tengok pada al-asma' al-mushtaqqat. Okay, al-asma' al-mushtaqqat. Kita tengok satu persatu. Okay. So kalau kalimah, okay, perkataan tu, okay, kalau kalimah yang
menunjukkan kepada hadas dan zaman. Okey, kalimah yang menunjukkan kepada hadas dan zaman itu adalah apa? Itu adalah fi'il. Okey, yadullu ala hadasin wa zaman. Betul Jelas Jelas Yang menunjuk kepada hadas. Okey, settle. Kemudian ada juga kalimah, ada juga kalimah yang menunjukkan ataupun al-kalimah tadullu ala hadasin ataupun tadullu ala al-hadathi wa sahibihi. Wa sahibihi. Okey. Sebagai contoh, ismul fa'il. Ismu al-fa'il. Itu panggil sebagai sahib kepada fa'il. Pemilik. Pemilik kepada fa'il tersebut. Ismul fa'il. Iaitu pelaku kepada fa'il tersebut. Maka, perkataan ini ataupun kalimah tadullu ala hadasin ataupun tadullu ala al-hadath wa sahibihi, kita kategorikan dia sebagai sifat. Okey? Macam ada kawan kita cakap, apa beza na'at dengan apa ada soalan itu? So, ini antara kategori sifat jugalah. Sebagai contoh ismul fa'il, ismul maf'ul, kemudian kita ada as-sifah musyabbahah, sighah mubalaghah. Kan semua tu ada kaitan dengan fa'il dan juga sahib. Sahib memang apa dia punya pemilik. Dalam saya kita macam kait apa yang berkait dengan fa'il. Nampak yang berkait dengan fa'il. Semua tu ada berkait dengan fa'il kan? Isim fa'il, isim maf'ul. Okey. Kemudian kita ada sifat musyabbah, lepas tu kita ada apa Allahumma salli and so on lah. Alright. Kemudian kita ada juga, so tadi yang first, yang second, yang ketiga kita ada juga kalimah tadullu ala apa? Makanil hadas wa au zamani kan. Itu kan ismu apa kita panggil? Allahumma salli kita panggil isim. Isim lah. Ismil makan dengan ismil zaman. Itu dipanggil sebagai, dia menunjukkan pada perbuatan dan tempat terjadinya perbuatan tersebut. Dan juga masa terjadinya perbuatan tersebut. Matla'in, macam salamun hiya hatta matla'in fajr. Waktu terjadinya salamun hiya hatta, maksud kesejahteraan itu berterusan sehingga terbitnya fajar. Waktu terbitnya fajar tu kan tempat waktu terbitnya fajar tu. Okey. Dan yang terakhir ada juga kalimah yang menunjukkan kepada isim, kepada fa'il dan juga alat. Ataupun alat fa'il lah. Contoh minsyar kan, ismul alah. So, dan yang terakhir kalimah yang menunjukkan kepada hadas sahaja, dan itu yang dipanggil sebagai masdar. Okey, antum semua boleh tengok macam mana dia punya pergerakan-pergerakan dia. So yang first tu hadas dengan zaman. Hadas dia ada dalam satu perkataan ada hadas, ada zaman. Kedua-duanya sekali. Okey, pada kemudian ada hadas dan juga sahib hadas tersebut. Ismil fa'il contohnya kan. Ada pelaku. So dia ada cerita pasal perbuatan dia apa dan dalam masa sama pelaku pada perbuatan tersebut siapa ismul fa'il contoh dan soal lah. Okey. Boleh faham tak? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Saya risau. Sebab saya tak nampak siapa yang ada dalam ni. Saya takut nanti Aisyah apa Ustaz ni malam ni lain macam penerangan Ustaz ni. Live lah. Sebab ada yang menjawab. Sebab saya tak tahu siapa yang ada kat dalam ni. Saya tak ada. Sebab saya share ni, saya screen. Alright. Itu jelas. So, jumhur ulama lah. Jumhur kita panggil. Kebanyakannya mereka, para ulama ataupun para ahli sarf, mereka mengiktibarkan masdar ini merupakan ismul jamid. Yang mana perkataan ini tidak terbit daripada mana-mana perkataan yang lain. Okey. Yang mengatakan sebaliknya, tak silap saya, ahli Kufah. Okay, geng-geng Kufah yang mengatakan sebaliknya, iaitu dia kata tidak, masdar ini dia datang daripada fa'il. Ini perbincangan yang ni lah.
perbincangan yang luas. Okey, banyak perbincangan. Buat tasawuf ini pendapat daripada Basrah dan Kufah perbezaan berkenaan dengan asal perkataan itu apa. So ada yang kata masdar, ada yang kata fi'il. Okey, jelas. Wadhabitu annahu at-tasrif at-thalith lil-fi'l. Dia sebenarnya dia nak cakap dhabit sebenarnya dalam jadual lah. Kalau kita hafal amsilah tasrifiyah itu yang pakai dhabit. Dia punya sifir 1 tambah 1 2 kan 1 darab 1 2 darab 1 2 contoh sifir. Macam tu juga dalam amsilah tasrifiyah itu macam sifir lah, macam sifir. Fataha yaftahu fathan. Yang ketiga, sebab tu annahu at-tasrif at-thalith lil fi'l. Perubahan yang ketiga yang berlaku kepada fi'il. So fi'il biasanya dalam tasrif ataupun amsilah tasrifiyah dia akan start dengan fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari'-nya apa, dan seterusnya akan berterusan kepada dia punya masdar. So masdar tiadalah, kalau tengok masdar ada masdar mimi and so on lah. Okey. Fatha yaftahu fathan, jelas saya julusan. Intalaqa yantaliqu intilaqan. Alright. Okey. Okey, terus. Ada siapa nak baca? Tafadhali. Wasiyawatuhu minas sulasi akfariyatun la muttaridatun fa fa'ala al-muta'addi wa fa'ila al-muta'addi masdaruhuma fa'lun ka daraba darban illa in dalla ala hirfatin fa fi'alatun ka zara'a zira'atun wa fa'ala masdaruhu fu'ulatun ka sahula suhulatan aw fa'alatun ka shaju'a shaja'atan aw fa'lun ka hasuna husnan wa fa'ila al-lazimu masdaruhu fa'lun ka fariha farhan illa in dalla ala launin fa fa'latun ka khadira hadratan Fa fu'latun. fa fa'latun Dengan macam fa'latun. Okey, terus. ka khadira khudratan aw dalla ala mu'alajatin fa fa'ulun ka sa'ida su'udan wa fa'ala al-lazimu masdaruhu fu'ulun ka jalasa julusan illa in kana mu'talul aini fa fa'ilun ka sama sawman aw dalla ala ittirabi fa fa'alanun ka ghala ghalayanan aw ala hirfatin fa fi'alatun ka tajara tijaratan aw ala sautin aw sayrin fa fa'ilun ka sahada sahilan wa zamala zamilan aw ala sautin aw da'in fa fu'alun ka saraha surahan wa sa'ala su'alan. Okay, syukran. Okey. So baik, ini biasanya perbincangan masdar ni satu perbincangan yang panjang lah. Okey, antara benda-benda yang perlu kita tahu sebelum kita masuk kepada perbincangan, yang perlu kita tahu adalah masdar ini terbahagi kepada dua. Maksudnya kita nak siarah untuk kita bina dia. Okey. Dan satu daripada dua tu, daripada pecahan daripada dua tu ada dia punya details dia, ataupun dia punya perincian dia. Ada dia punya perincian dia. Alright. Yang pertama, bahagian yang pertama, bahagian yang pertama, kita kata masdar ini kita boleh bina dia. Ini bukan datang asal. Saya guna ayat dia. Kita boleh bina dia daripada fi'il sulasi. Dan bahagian kedua, kita boleh bina dia daripada fi'il ghairu sulasi. Maksudnya rubai. Okay, rubai, khumasi dengan sudasi. Okay. Jelas ada dua bahagian masdar. Sama ada kita boleh bina dia daripada sulati ataupun kita boleh bina dia daripada ghairu sulati. Itu jelas. Poin yang kedua, perbezaan di antara sulati dengan ghairu sulati.
Okey, perbezaan di antara sulasi dengan ghairu sulasi. Ghairu sulasi, kat situ terdapat satu qiyas yang mana kita boleh ikut hampir 100%. Hampir memang kalau kita tahu asal masdar, kalau kita tahu apa macam mana cakap kiranya masdar yang datang daripada fa'il ghairu sulasi adalah masdar yang dibina di atas asas qiyas. Atas asas qiyas. Okey, asas qiyas. Manakala kebanyakan masdar sulasi pula, ini yang bahagian masdar sulasi pula kebanyakannya dia cakap apa kat sini? Dia kata kat situ kebanyakan fi'il sulasi ini banyak yang sama'i. Namun begitu, terdapat beberapa qiyasi yang mana kita boleh guna pakai untuk kita membina masdar. Okey? Faham jelas Aktsariyah la muttaridah. Dia cakap apa sebab kebanyakan dia kebanyakan lah. Maksudnya macam mana cakap kebanyakan ni? Ya, sorry. Saya nak betulkan ayat. Tak apa, nanti bila kita sampai kepada contoh-contoh ni saya akan mungkin lebih jelas lah. Macam mana cakap aktsariyah ni? La muttaridah. Wa siyaghatuhu min ats-tsulathi aktsariyatun la muttaridah. Okey, maksudnya kat situ sebenarnya dia tak ada satu kias yang jelas dan tetap. Cumanya kebanyakan fi'il bila atas wazan ni jadi macam ni. Itu maksud dia. Okey? Jelas tak maaf. Ayat mungkin pening sikit. Alright. Maksudnya wasiyaghatuhu min ats-tsulathi aktsariyatun la muttaridah. Muttaridah kat sini adalah qiyasiyah. So berbeza dengan ghairu sulasi, dia ada satu qiyas. Kita boleh ambil satu template dan kita boleh kiaskan template tersebut macam tu. Namun untuk sulasi ini sebenarnya tidak ada satu qiyas pun. Kita tak boleh nak qiyaskan dia. Tetapi ada binaan yang kita ghalibnya bila kita tengok binaan macam ni, dia punya masdar macam ni. Ghalib dia lah aktsariyah dia. Okey, itu yang pertama yang perlu kita faham. So sekarang kita akan sentuh. Kita akan sentuh kepada setakat ni boleh faham ayat agak berbelit-belit. Boleh faham ke? Jelas ke? Boleh Ustaz. Ayat apa suara slow sangat tu, boleh Ustaz? Rasa macam aduh. Nak cakap boleh ke tak boleh Boleh. Yang tu kita yakin sikit. Yang perempuan yang ni akhwat boleh Yang perempuan semua boleh follow Boleh Ustaz, insyaAllah. Boleh Ustaz. Okey, alhamdulillah. Itu yang pertama. Okey. Dan yang kedua, sebelum kita mulakan kita tengok macam mana nak bina masdar daripada fi'il sulasi ni, antum semua kena tahu taksimat utama kepada fi'il. Taksim ataupun pembahagian utama untuk apa? Untuk fi'il. Apa maksud saya apa saya pembahagian utama? Maksudnya fi'il terbahagi kepada tiga binaan. Okey. Secara asas fi'il. Okey, maksudnya fi'il madhi lah. Maksudnya bila saya cakap asas kepada fi'il madhi lah. So fi'il madhi ada tiga binaan, iaitu fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kalau saya tulis kot, yang ni baru mungkin antum lebih jelas kalau saya tulis. Ke antum boleh ni, boleh dapat, boleh ni. Semua boleh visualkan. Alright. Okey, ini asas kepada fi'il Fi'il. Ini fi'il. Sana fi'lu. So dia ada tiga binaan asas. Okey, so dia ada tiga binaan asas. Yang pertama adalah fa'ala,
Fa'ala. Dan yang kedua fa'ila. Betul tak? Betul tak? Betul Ustaz. Yang terakhir apa? Fa'ula. 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 Okey, itu jelas. Daripada fa'ala, fa'ila, fa'ula ini terpecah pula kepada muta'addi dengan lazim. Okey? So untuk fa'ala kat sini ada muta'addi dan juga adalah lazim. Betul tak? Begitu juga untuk fa'ilah ada muta'addi dan juga adalah lazim. Okey? Untuk fa'ula ada muta'addi tak? Tak ada Ustaz. So itu okey, itu antum semua kena ingat. So untuk fa'ula yang ada hanyalah lazim sahaja. Okey? Lazim sahaja. Okey, taksimat ini dah antum semua dah jelas kan? Okey, daripada taksimat ni kita akan tengok satu persatu macam mana terbinanya masdar. Alright. Okey. Untuk pertama dan kedua, kalau kita pasang kat sini dia terus sekali balun dua. Sebab tu saya tengok tadi 2-3 kali tengok asal dia terus yang ni sorry. Alamak tu. Yang ni satu je. Yang ni satu. Tiba-tiba yang ni 3. Saya tengok 2-3 kali yang ni satu dengan 2. So satu dengan 2 dia cakap apa? Fa fa'ala al-muta'addi wa fa'ila al-muta'addi. Okey, jelas. Ini poin yang pertama Yang poin pertama saya tulis balik. Okey, ini yang pertama, yang nombor 1 dengan nombor 2. Okey. Fa'ala dengan fa'ila. Ini 1 dengan 2. Fa'ala dengan fa'ila yang mana kedua-duanya adalah fi'il muta'addi. Alright, jelas fi'il muta'addi. Dia cakap apa? Masdaruhuma fa'lun. Ini asas dia. Ini asas dia. Masdaruhuma fa'lun. Okey, dah ini antum boleh tengok saya rasa. Kita saya nak buka kat phone jap. ni payah nak menulis nak ni lagi. Alright. Okey. So dia cakap kat sini, kat sini dia punya masdar dia untuk kedua ni iaitu fa'ilah dengan fa'ula muta'addi, masdar dia atas wazan fa'lun. Ni aktsariyah secara ghalibnya. So janganlah tanya nanti saya, Ustaz ni ada yang tak ikut ni. Itu sebab kat sini kena faham lah. Dia punya point sini aktsariyah. Fa'lun. Okay, fa'lun. Sebagai contoh kat sini dia apa? Daraba darban. Daraba darban. Selain itu apa? Selain daraba darban. Qatala qatlan. Qatala qatlan. Okey, lagi? Fataha fathan. Okey, fataha fathan. Itu semua dah fa'ala. Kalau fa'ila apa fa'ila? Itu fa'ila muta'addi apa dia? Apa dia? Sentuh. Syaribah syarban. Okey, syarban. Syaribtul ma'. Syaribah syarban. Dia bukan syurban Ustaz. Syurban. Itu syurban kan? Syaribatul ma'. Ya betul. Syarban. Dorman. Syurban. Okey, terus. Tak apa. Nanti kita tengok mungkin yang tu antara dia punya exceptional. Okey, lain. Siapa lagi? Selain Syaribah? Lamisa ke lamasa Ustaz? Lamsan. Lamsan. Oh, lamasa. Lamasa. Nah. Lihat kan. Sorry.
Kariha. Karhan. Okay. Karihtuhu. Alright. Dan wahalum majah jarrah. Itu secara dia punya ni. Dia punya Allah SWT, dia punya asas ni. Tapi kat sini ada sedikit pengecualian dia. Syurban itulah, syaribah syurban. Dia tak jadi syaribah syarban, syaribah syurban. Okey, dia cakap apa? Dia cakap apa entah ayat sebelumnya, saya lupa dah. Okey. So secara asasnya fa'ala dengan fa'ila muta'addi ni masdar dia akan menjadi fa'alun. Illa in dalla ala hirfatin. Apakah maksud hirfah? Apakah maksud hirfah? Hirfah ni lebih kurang macam profession lah, maksud pekerjaan lebih kurang macam tu. Hirfah. So sekiranya dia menunjukkan kepada hirfah, dia akan menjadi wazan dia akan berubah jadi fi'alah. Fi'alah. Contohnya apa? Contohnya kita ada kat sini zara'a zira'atan. Zara'a zira'atan. Selain zara'a apa? Menanam. Gila, menanam saya tahu. Saya kata selain zara'a. Oh. Selain zara'a, kita ada perkataan yang dipanggil sebagai masaha. Masaha. Masaha ini perkataan yang saya kata dia boleh membawa dua maksud. Okey, kenapa saya cakap dua maksud? Okey, masaha. Maksud masaha apa? Memadam. Okey, masaha memadam. Tetapi masaha ni juga dia boleh membawa maksud satu pekerjaan. Okey, masaha dia boleh juga membawa maksud pekerjaan. Contohnya apa? Masahtul arda. Masahtul arda ni bukanlah maksudnya kita padam tanah atau tentang padam dunia, bumi ni, tak. Masah tu ni, masaha yang kedua ni ataupun masaha yang maksud selain daripada padam ni, dia membawa maksud kita ukur. Okey? Jadi juru ukur lah. Kita ukur tanah tu dan kita buat pembahagian. So kalau itu menunjukkan kepada pekerjaan, masdar dia akan jadi apa? Jadi misahah. Okey, jadi misahah. Kalau yang menunjukkan pada perbuatan ataupun perbuatan memadam, jadi mashan. Okey, masahah yang sama mashan. Jelas nampak Nampak ke? Apa beza perbuatan dengan pekerjaan, Ustaz? Tak, dia sebenarnya perbuatan tu dia boleh jadi pekerjaan. Okey? Dia boleh jadi pekerjaan. Maksudnya ialah kita bekerja sebagai seorang yang bercucuk tanam. Dia perbuatan sebenarnya, tapi dia boleh diangkat menjadi pekerjaan. Ialah orang kita bekerja, hirfah ni macam profession. Jadi petani, jadi tukang juru ukur. Faham tak? Faham, Ustaz. Macam kerjaya. Kerjaya, yes, kerjaya. Hirfah ni kerjaya lah. Kerjaya. Tapi jangan cakap dengan saya, Ustaz, boleh je ada je kerjaya pemadam api. itu dah jangan peningkan kepala dengan bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Okey? Nanti ada yang cakap, Ustaz ada je jadi apa pemadam api. Tapi kita tak cakap pemadam api tu masahtul annar. So tak boleh lah jadi dia misahah kat situ. Tak boleh jadi padam tu, tak boleh jadi kerjaya lah. So jangan keliru di antara bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Okey? Masahah boleh jadi padam. So kalau kita masukkan padam itu jadi mashan. Kalau kita masukkan masahah kerjaya, iaitu juru ukur tu, okey? Dia ukur tanah benda semua, jadilah misahah. Ya, jelas Ada soalan? Jelas, Ustaz.
Dia bila cakap lambat jelas tak. Itu suara macam sayup-sayup kedengaran. Okay, tak apa. Tak apa. Nanti antum semua boleh ambil ini sebagai satu macam kita letak sebagai mabda asasi lah. Maksudnya benda yang asas. Dan banyak kali pembacaan dan baru kita boleh nampak benda tu. Okay, maksudnya benda ni jadikan dia sebagai maklumat. Sebelum dia jadi ilmu lah. So, jadi maklumat yang kita dengar. Okay, maklumat dan kita tapis. Okay. So, kita dah pembahagian daripada pembahagian asas tu, fa'ala dengan fa'ila muta'addi dah selesai. Okay. Yang tinggal kita sekarang apa? Fa'ala lazim, fa'ila lazim dan juga fa'ula yang jelas-jelas lazim lah. Alright, kita tengok yang ketiga pula. Sebelum saya pindah, ada apa-apa soalan ke? Tak ada ya? Okay, saya anggap tak ada lah. Kemudian fa'ula masdaruhu fu'ulatan kasahula suhulatan au fa'alatan kasyaju'a syaja'atan au fu'lun kahasuna husnan. So, sekarang ni kita berpindah kepada yang ketiga iaitu fa'ula lazim. Untuk fa'ula lazim ni dia ada 3 abniyah, 3 binaan. Yang pertama fu'ula dan yang kedua fa'alah dan yang ketiga fu'lun. Okey. Fu'ula, fa'ala dan juga fu'lun. Untuk fu'ula contohnya sahula apa? Suhulatan. Sama ada suhulatan, kadang kita juga pakai sahula ni sahlan. Pun ada juga kita guna sahlan. Ataupun sahlan ni sahlan tu tak. Sahlan tu dia dah jadi ni. Dia bukan masdar. Sahlan kat sini dia bukan masdar. Sahlan dia jadi dia sifat musyabahah ke apa. So dia tak jadi masdar. Okey. Su'ubatan. Okey. Su'ubatan. Sahlan tadi dia bukan ni, dia bukan ni masdar saya. Alright. Sahula, suhulatan, su'ubatan. Kemudian yang kedua kita ada syajua, syaja'atan. Selain syaja'ah, apa lagi perkataan yang ada? Su'ubatan. Tu su'ubatan bukan su'abatan. Yang itu yang pertama, fu'ulatan. Ni sekarang kita dah pindah kepada fa'alatan. Syaja'ah, selain syaja'ah apa lagi? Pergi. Syaja'ah. Syaja'ah. Fa'ala. Selain tu apa? Jabanatan ada Ustaz? Jabana ada. Okey, jabana, penakut. Alright, lagi? Wahalumajara dan lain-lain juga. Okey, dan yang terakhir adalah fu'lun. Seperti contoh hasuna husnan. Okey, hasuna husnan ataupun qaruba qurban, ba'uda bu'dan. Okey. Kat sini dia tak ada satu kriteria khas nak membezakan di antara 1, 2 dan 3. Okey, so macam ni kita nak tahu, kena tengok kamus lah. Okey, itu sahaja sumber kita untuk menentukan yang ini jadi apa, yang ini jadi apa. Okey, jelas ya? Berbeza yang pertama tadi ada satu perbezaan. Sekiranya pada haifah dia jadi yang lain pula. Okey, jelas ya? Alright. Ustaz. Ya saya. Yang hasunah tu dia ada jadi hasanan tak? Hasanan ada, tapi hasanan tu dia bukan masdar. Okey. Dia bukan masdar. Dia macam yang saya cakap tadi lah, sahula suhulatan sahlan kan. Kat sini saya dia sifat musyabahah saya. Okey, sifat musyabahah. Betul, sifat musyabahah. Okey, hadzal amru sahl. Kita tak hadzal amru suhulah. Tak. Sorry, betul lah. Hadzal amru
suhulah. Tak cakap hadzal amru sahal. Beza dia apa? Yang tu kita kena tengok kepada nahwu lah. Sebab dia macam mana saya cakap, dia lebih kepada penggunaan perkataan tersebut. So macam cakap cakap apa? Wajhuka hasanun. Wajhuka hasanun. Nampak? So hasanun kat sini kita nak macam nak bagi sifat kepada wajah dia. Tetapi kita tak boleh letak masdar. Kita letak perkataan yang kita jadikan sebagai sifat, di antaranya adalah sifat musyabbahah. Wajhuka hasanun. Kita tak boleh cakap wajhuka hasnun. Tak kena, salah. Dari segi nahwu dia salah, tak kena. Nampak tak? Jelas tak? Jelas. Min husni niyyatik. Maksudnya daripada kebaikan niat kamu. Kebaikan niat kamu. Macam tu. Okey. Macam itulah. Min husni dhann. Min husni dhann. Kita cakap min hasani dhann. Tak kena min husni dhann. Daripada sangka kebaikan sangkaan kamu. Macam itulah. Nasib baik. Okay. Allah Ta'ala alam. Alright. So, kita dah lepas fa'ala fa'ila muta'addi. Fa'ala fa'ila muta'addi ada, secara asasnya ada satu, iaitu fa'lun. Fa'ala fa'ila muta'addi. Fa'lun. Tapi sekiranya menunjukkan kepada hirfah, dia berubah jadi fi'ala. Okay. Fa'ula pula ada 3. Iaitu fu'ula, fa'ala dan juga fu'lun. Alright? So yang keempat pula kat sini fa'ila lazim. Okay. So sekarang kita dah, mana tadi? Right. Kita dah settle dengan ni. Fa'ala. Yang ni dah settle. Yang ni dah settle. Yang ni pun dah settle. Berbaki lagi 2. Iaitu fa'ala lazim dan juga fa'ila lazim. Kita tengok yang empat lah adalah fa'ila lazim. Fa'ila lazim. Ini fa'ila lazim. So, fa'ila lazim, dia kata apa? Masdaruhu ala wazni fa'alun. Okay? Wazan dia, ataupun kita boleh bina dia atas wazan fa'alun. Sebagai contoh, fariha, farahan. Okay, so fariha apa? Selain fariha apa? Nak menunjukkan apa nama ni? Menunjukkan kepada fa'ila lazim. Cepat. Cergas sikit. Selain fariha apa lagi? Wajila wajalan. Wajila wajalan. Wajila maksudnya apa? Takut. Wajila wajalan. Okey. Dengan ya bisa, ya basan. Ya bisa, ya basan. Kering. Ya bis. Ya bisa. Dia ni lazim Ya bisa. Okey. Betul? Ada lagi? Ta'iba ta'aban. Ta'aban. Ta'ibtu. Ta'aban. Okey, ta'aban betul? Ta'aban. La'iba, la'ban. Boleh. La'ibtul qurra. La'ibtul qurra tu dah kat atas tadi. Itu dah benda-benda muta'addi. Muta'addi. La'bun. Alright. Itu yang pertama. Okey, ada lagi? Hazina hazanan.
hazina hazanan, hazina. Terus ke hazina hazanan ni, terus ke hazina huznan. Betul tak? Hazanan, hazan, hazan. Huzn, huznihi, huznihi. Kesedihan dia, huznihi, hazin. Tu kita kat ni. Itu di antara yang exception yang tak ni lah, yang tak ikut. Yang tak ikut ni, yang sama'i lain. Alright. So itu yang dia punya asasnya fa'ila, kebanyakannya datang atau wazan fa'al. Kebanyakan dia tak maksudnya semesti. Tak, dia kebanyakan dia. Kecuali illa indalla 'ala al-laun. Okey, illa indalla 'ala al-laun fa fu'la. Okey, sekiranya menunjukkan kepada warna, dia akan jadi fu'la. Khadira, khudra ataupun humrah, zurqah. Alright? Au dalla 'ala mu'alajatin. Au dalla 'ala mu'alajatin fa fu'ul ka su'ida su'udan. Okey, maksud mu'alajah sini biasa kita dengar mu'alajah ni adalah merawat. Okey, biasa mu'alajah ini kita dengar membawa maksud merawat. So, kalau kita contoh dengan apa yang kita faham daripada perkataan mu'alajah tu dia macam tak kena. So sebenarnya dalam perbincangan nahwu saya atau perbincangan saraf ada yang dipanggil sebagai fi'il al-ilaji. Fi'il al-ilaji yang mana fi'il tersebut memerlukan kepada pasca indera untuk melakukannya. Macam tu su'ida su'udan. Panjat tu kan kita satu fi'il yang memerlukan kepada pasca indera. Macam tu su'ida su'udan. Okey. Ataupun qadima, quduman. Itu dia masukkan sebagai fi'il ilaji. Qadima, quduman. Pergi. Ya. Qadima. Wah, halumma jarah. Saya tak ingat tadi. Tadi ingat, dah lupa dah. Alright. So, ada persoalan ke? Setakat ni, boleh follow Boleh. Alright, Boleh. follow. Boleh saya. Okay, so, Ustaz. yes saya. Jadi mu'alajah kat sini maksud dia apa? Mu'alajah ni sebenarnya satu istilah lah. Satu istilah yang mempunyai konsep yang khas. Dia bukan maksud merawat. Tapi mu'alajah bila kita membicarakan dalam ni, mu'alajah dia bermaksud satu fi'il yang mana memerlukan kepada panca indera untuk melakukannya. Lebih kurang macam tu lah dia punya maksud dia. Okay, fi'il ilaji. Okay. Kalau sami'a Ustaz, itu masuk dalam mu'alajah ke? Sami'a dia lazim ke muta'addi? Ta'addi. So dah kena. Yang ni kita itu saya cakap. Kita kena faham taksimat tu. Sekarang ni kita fa'ilah lazim. So fa'ilah lazim secara asasnya fa'ilah lazim atau wazan fa'alun. Macam tu fariha farahan. Okey? Farahan. Kecuali sekiranya menunjukkan kepada laun, maka berubah jadi fu'lah, ataupun menunjukkan kepada mu'alajah, iaitu satu perbuatan yang memerlukan kepada adun ataupun memerlukan kepada panca indera. Adun ni macam otot lah, macam tu otot tu lain otot untuk melakukannya. Contohnya qadimah, kita kena berjalan kita macam menggerakkan kita punya otot, ataupun sa'ida. Okey. Kalau macam lasiko, lasiko tu bukan muta'addi. tadi
Muta'addi lah. Melekat. Ya. Okey. Lasiq tu kan, lasiq tu surah kan. As-surah al-lasiqah maksudnya sorry. Apa? Maksudnya yalah. Betul tak? Cuba cek. Lasiqah ni saya rasa dia muta'addi. Lazim tapi mutaaddi bihar. Itulah. Dia ada dua-dua. Kalau tengok dalam kamus dia boleh pakai lasqan ataupun lusuqan. Dia boleh dua-dua. Bighairihi lasqan, wa lusuqan. So dia ada dua-dua. Sulasi lazim muta'addi. Nampak dia punya dalam kamus dia cakap apa? Dia sulasi lazim tapi muta'addi dengan harf. So itu perbincangan panjang lagi lah. Okay. So kalau kita cakap dia muta'addi, kalau cakap dia lazim, lasiqan ni macam kita menggerakkan otak lah. Kira boleh lah, betul lah pakai lusukan tu. Kan, kuduman. So betul lah. Tapi dia juga muta'addi dengan harf, maka lasqan. Dia kita bermain dengan lazim muta'addi macam tu lah. Kita kena faham tu lah. Dia punya konsep lazim muta'addi. Cuma nak kata lasiqan ni boleh dua-dua. Macam masahah tadi lah. Masahah tadi boleh dua-dua. Boleh mashan, boleh misahah. Tapi membezakan antara mashan dengan misahah ni adalah kalau mashan tu sekadar perbuatan sahaja. Kalau misahah ni lebih kepada kerjaya yang boleh membawa kepada perbuatan yang boleh membawa kepada kerjaya. Okey? Jelas kan? Jelas tak? Syukran. Dah dekat nak pukul 10.30 dah. Saya tak sedar. Okey, kita laju. Bagi habis ni jap. Bagi habis kita baca. Alright. So, mana tadi kita baca? Okey. Itu mu'alajah settle. Alright, yang kelima. Okey. Baik. Kita ulang balik, recap balik sekejap secara ringkas. So, yang pertama tadi kita dah tengok fa'ala dengan fa'ilah muta'addi. So, dia ada yang first, dia ada dua bina. Dia ada dua binaan. Okey. Fa'ala dengan fa'ilah ada dua binaan. So, ada perincian dia. Kemudian fa'ula. Okey, kemudian fa'ula ada 3. Kemudian fa'ila lazim. Ada berapa? Ada 3 juga. Dan yang terakhir yang paling banyak. Sebab tu diakhirkan. Nak teruskan ke ataupun nak berhenti dulu? Esok kita sambung. Apa pendapat jumhur? Saya okey je mana tak? Jumhur lah, tengok jumhur. Okey je Ustaz. Maksudnya okey. Teruskan pun boleh Ustaz. Teruskan, saya takut nanti sampai pukul 11 pula. Boleh. Tak apalah. Saya tengok. Okey. Saya rasa fahamkan dulu apa yang kita belajar malam ni. Okey. Fahamkan dulu apa kita belajar malam ni. InsyaAllah kita akan tengok lagi esok. Kita akan tengok esok secara sekejap lah, sebab esok pun saya tak boleh nak lama. Saya rasa esok kita buat sekejap saja. Saya sebenarnya tak nak buat kelas esok sebab ada kerja nak buat. Tapi tak apalah, esok kita jumpa sekejap untuk habiskan tajuk tinggal ni. Okay. Malam ni just fokus, faham balik apa yang saya cakap ni. Alright, esok kita akan habiskan fa'ala untuk lazim dan juga af'al ghairu salatiyah. Itu sahaja esok. Tasghir dengan nasab dan seterusnya kita akan tengok pada kelas yang seterusnya lah, insya-Allah taala. Ada sikit sebenarnya. Tasghir dan nasab itu, tasghir ni panjang sikit sebenarnya percaraan dia. Kalau kita nak bincang mendalam, tasghir ni panjang. Tapi kalau just nak baca syarat macam tu dia pendek je. Okey, tengoklah macam mana esok. Alright. Tapi apa pun, sampai situ saja untuk kelas kita malam ni. Okey, kita akan sambung esok pula. Sambung esok. Allah, saya pun sebenarnya bersalah sambung esok. Bersalah apa? Lama pula. Alright, tak apa, esok kita sambung insyaAllah. Okey, ada persoalan ya setakat ni apa yang kita belajar? Jelas ya? So, kita dah tengok fa'ala, fa'ila, muta'addi. Kita dah tengok fa'ula lazim.
dan kita dah tengok fa'ila lazim. Yang berbaki hanyalah fa'ala lazim dan juga al-af'al ghairu thulathiyah. Itu saja yang berbaki. Esok kita akan tengok kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa kita ada soalan saya buka dulu. Ustaz, Ya saya. kan dalam tasrif tu, kenapa masdar tu dia buat jadi jadi mansub? Contoh jalasa, julusan, kenapa tak julusun? Macam mana nak cakap Sebab masdar dia ada kait dengan mansub. Tak ada. Sebab apa Allah Ta'ala, saya pun tak pasti sebab apa sebenarnya. Tapi memang kalau kalau dalam asyarakat tasrifiyah pun dia akan cakap jalasa jurusan kan. Saya tak tahulah. Saya tak tahu kenapa dikaitkan terus jadi mansub. Saya tak tahu. Mungkin kalau sempat saya cuba cari sebab apa. InsyaAllah Ta'ala. Baik, syukur Ustaz. Afwan. Ada apa lagi soalan? Tak ada. Saya rasa terima kasih pada yang hadir malam ni. Esok insyaAllah kita akan berjumpa pada waktu yang sama, iaitu pukul 9 sampai pukul 10 insyaAllah ta'ala. Apa yang kurang dan lemah itu daripada kekurangan kelemahan saya sendiri. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT. Harapnya serba sedikit terungkailah beberapa persoalan berkenaan dengan masdar. Okay, sebab masdar ni yang terutama sulasi banyak sama'i lebih daripada yang kita cakaplah kiasi. Alright. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Jazakumullah khair jazaa ala hudurikum wa ala husni istima'ikum wa ala husni mutaba'atikum min awal hissah ila akhiriha. نراكم إن شاء الله في موعدنا القادم. تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.